Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memudahkan bagi kita semua dalam keadaan sihat dan afiat, insya-Allah dapat lagi bertemu pada waktu pagi yang penuh dengan keberkahan, insya-Allah. Semoga tuan-tuan puan-puan yang bersama kita pada pagi ni, sama ada dekat Zoom ni dan juga dekat live Facebook Akademi Tadabbur Malaysia, dalam keadaan sihat dan afiat, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dapat terus menuntut ilmu syar'i dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kekuatan dapat beramal dengan apa yang kita pelajari, dan pada masa yang sama semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kita peluang dapat menyampaikan apa yang kita pelajari, insya-Allah taala. Tuan-tuan semua apa khabar? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, insya-Allah. Tuan-tuan sihat semua, insya-Allah. Baik. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Oh. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Taala, pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita berkaitan dengan Qawaid Quraniyah, dan hadirin boleh download nota tu dekat Telegram, dan juga admin Akademi Tadabbur Malaysia ada lampirkan dekat nota tu. Hadirin boleh tengok nota kita kat situ. Dan kita sambung insya-Allah pada pagi ni kaedah yang kelima. Kaedah yang kelima. Baik. Kaedah yang kelima daripada kitab Qawaid Quraniyah karangan Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala adalah kaedah yang diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Taha ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad khaba man iftara. Wa qad khaba man iftara. Dan sesungguhnya orang yang berdusta tetap hampa dan juga kecewa. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, kaedah ni sebenarnya datang daripada kisah Nabi Musa AS bersama Fir'aun dan juga para penyihir Fir'aun, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam Al-Quran dalam surah Taha ayat yang ke-59 sehingga ayat yang ke-62. 59 hingga 62. Tuan-tuan boleh buka terjemahan Al-Quran ataupun Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa ay yuhsharan nasa duha. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى وقد خاب من افترى
yang kita nukilkan daripada ayat yang ke-61. Saya baca terjemahannya tuan-puan. Nabi Musa AS berkata, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu, yakni Firaun dan juga tentera Firaun ataupun tukang sihir Firaun, ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggelahan naik. Maka Firaun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang. Musa AS berkata kepada mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia, yakni Allah, akan membinasakan kamu dengan seksa. Dan sesungguhnya orang yang berdusta tetap hampa dan kecewa. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka dan mereka merahsiakan percakapan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, saya tak nak jelaskan panjang berkaitan dengan kisah Nabi Musa AS beserta dengan Firaun dan juga para penyihir Firaun ni, hadirin ya. Sebab kita nak fokuskan kepada pengajian kita berkaitan dengan qawaid ini. Seperti mana pendahuluan ni, kaedah ni dah ambil daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 59-62. Berkenaan kisah Nabi AS, Nabi Musa AS beserta dengan Firaun dan para penyihir ni. Baik, kita pergi kepada al-iftira. Perkataan al-iftira dekat situ hadirin ni. Al-iftira, kan? Waqad khaba man iftara. Man iftara. Al-iftara, masdar dia ataupun kata terbitan dia adalah al-iftira, iaitu melakukan pendustaan. Perkataan al-iftira, yakni melakukan pendustaan, memiliki beberapa maksud. Di antaranya adalah pembohongan, syirik dan kezaliman. Kesemuanya membawa maksud melakukan kerosakan. Ya. Maksudnya perkataan iftara tadi, waqad khaba man iftara, ia boleh diterjemahkan kepada beberapa maksud. Di antaranya adalah pembohongan, pendustaan, kesyirikan, kezaliman, dan kesemua itu membawa satu maksud, iaitu melakukan kesyirikan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan jaminan bahawa orang yang melakukan kedustaan pasti akan gagal akhirnya dan diancam dengan azabnya. Ia merupakan di antara perkataan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau. Ala kulli hal, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai pendahuluan untuk kaedah yang kelima ni, kita kena memahami bahawa ayat ataupun kaedah yang kaedah yang kelima ni berkaitan dengan akhirnya mereka yang berusaha untuk melakukan pendustaan, pembohongan, akhirnya mereka akan merasakan hampa dan kecewa. Sebab apa? Apa yang kita lakukan dekat dunia ni hadirin, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga bentuk perancangan, apa juga bentuk rencana, plan dan sebagainya, sama ada baik ataupun buruk, akhirnya yang akan menentukannya, keputusannya akhirnya siapa yang akan tentukan? Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma untuk kaedah yang kelima ni hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah memberikan jaminan orang yang melakukan kedustaan pasti akan gagal akhirnya. Pada masa yang sama, yang melakukan pendustaan itu Allah Ta'ala ancam dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, bentuk-bentuk aplikasi kaedah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Maksudnya kaedah ni kita nak faham di antaranya kepada siapa. Kaedah ni diancam kepada siapa. Ya, yang pertama sekali, mereka yang melakukan pembohongan dan pendustaan di atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang melakukan pembohongan dan pendustaan di atas nama Allah Taala. Kita akan jelaskan satu persatu bentuk-bentuknya hadirin sebentar lagi insya-Allah. Kemudian yang kedua, mereka yang memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, golongan kaum muslimin yang melakukan perbuatan yang zalim dan melampaui batas kepada saudara Islam yang lain. Ini di antara bentuk yang Dr. Umar dalam kitab beliau Qawaid Quraniyah berikan contoh-contohnya lah, ataupun bentuk-bentuk aplikasi kaedah yang kelima ni hadirin ni. Ada 3 bentuk. Baik, kita pergi satu persatu bentuk-bentuk aplikasi yang kita sebutkan sebentar tadi. Yang pertama, mereka yang melakukan pembohongan atas dan pendustaan di atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Araf ayat yang ke-33. Suratul Araf ayat yang ke-33.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang bermaksud, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara atas nama Allah Ta'ala tanpa didasari dengan petunjuk ilmu, hukumnya jelas, haram. Berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-An'am ayat yang ke-93. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa ma qala sa'unziluhu mithla ma anzala Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apabila mengatakan sesuatu berkaitan dengan Allah, apatah lagi atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka di sana perlu sifat takwa kepada Allah, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ada sifat takwa, takut kepada Allah. Sebab apa? Apabila kita nak berbicara atas nama Allah, menggunakan nama Allah, ia merupakan satu bentuk amanah yang sangat besar daripada Allah. Apabila kita berbicara tanpa didasari dengan petunjuk ilmu, maka haram hukumnya, jelas. Ya? Sebab itu hari ini, kalau kita nak katakan dalam konteks zaman kini, berapa ramai di antara manusia yang terlalu mudah ataupun yang sewenang-wenangnya memetik ataupun menggunakan nama Allah Azza wa Jal untuk kepentingan diri dan juga apa yang mereka percayai ataupun kelompok-kelompok mereka yang mereka percayai lah. Tanpa di sana didasari dengan petunjuk ilmu. Maka ini di antara perkara yang sangat berbahaya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, berbicara berkaitan dengan Allah, maksudnya sebagai contoh apa yang lain hadirin? Hukum ahkam, terutamanya hukum ahkam. Yang lain kita boleh katakan berkaitan dengan Quranul Karim khasnya. Penafsiran Al-Quran dengan akal. Penafsiran Al-Quran dengan kefahaman sendiri. Tanpa di sana dirujuk penafsiran para ulama yang mu'tabar. Ya. Dan ini di antara contoh-contoh yang kita boleh kenali melalui ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada Islam. Salah satu yang kita boleh kenali apabila mereka berbicara atas nama Allah sebagai contoh, berbicara dengan menggunakan dalil daripada Al-Quran sebagai contoh, tetapi difahami dengan akal sendiri. Pada masa yang sama difahami dengan penafsiran sendiri, tafsirkan dengan penafsiran sendiri. Dan ini akhir zaman ni ramai di antara contoh-contoh ini telah berlaku, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Di antara perkara yang kita boleh sebutkan sebagai contoh, ajaran yang menyeleweng di antara yang sangat terkini, baru saja timbul kan di zaman kini, sangat terdekat sekali. Alhamdulillah telah dikenakan tindakan pun, telah ditangkap mereka individu yang menyebarkan kefahaman tersebut. Ajaran PYMT. Mungkin tuan-puan pun ada yang di antara yang ketahui. Kalau tak tahu pun tak apa, cuma saya nak sebut ni sebagai satu bentuk contoh. Ajaran PYMT ni apa hadirin? Ajaran perjalanan mimpi yang terakhir yang disampaikan ataupun yang disebarkan oleh seorang perempuan yang bernama Masyitah kot, saya pun tak berapa ingat nama. Cuma ajaran tersebut kira disebarkan melalui apa? Diambil daripada mimpi dia. Seolah-olah mimpi dia itu merupakan satu bentuk wahyu, seolah-olah lah. Sebab apa? Dia setelah dia bermimpi itu, dia pun cerita mimpi dia pun berikan amaran Malaysia ni akan kena serang dan sebagainya. Ya, seolah-olah macam itulah hadirin yang dirahmati Allah secara ringkas. Maka ini di antara perkara yang sangat berbahaya. Pada masa yang sama, apabila dicerita berkaitan dengan ajaran ni hadirin, berapa ramai yang ikut? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ramai juga yang ikut secara zahir ni. Sebab apa? Kalau pergi dekat grup Telegram ni,
grup Telegram untuk kumpulan ni ramai pengikut dia. Wallahu ta'ala alam bisawab, saya pasti yang ikut ataupun join tu tak semua yang ikut. Ada yang nak ketahui apa yang dibawa, ada yang nak tabayyun, nak menyelidiki apa yang dibawa, tapi ada juga yang memang ikut dengan apa yang difahami oleh golongan ataupun ajaran tersebut. Ala kulli hal, ini merupakan di antara perkara yang menyeleweng, menggunakan atas nama agama ataupun atas nama Allah Ta'ala secara umumnya. Sebab agama ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh suka-suka. Sebab ia ada amanah di sebalik agama ni, hadirin dan rahmati Allah Ta'ala. Kan apabila kita berbicara berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, semestinya kita ada panduan. Panduan maksudnya apa? Kita berbicara dengan Al-Quran, kita berbicara berkenaan Al-Quran dengan penafsiran ataupun kefahaman para ulama salafun as-salih. Kita rujuk penafsiran yang mu'tabar daripada kalangan ulama-ulama tafsir yang mu'tabar, daripada kalangan para ulama yang mu'tabar. Maknanya bukan kita tafsirkan dengan penafsiran sendiri, bukan penafsiran akal sendiri, apatah lagi berkaitan dengan hukum ahkam, berkaitan dengan halal dan haram. Sebab itu apabila kita menyelusuri generasi yang terbaik, iaitu generasi salafus salih daripada kalangan para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu sangat berhati-hati dan warak apabila berbicara berkaitan hukum ahkam agama. Dan dinukilkan, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, satu contoh yang Dr. Umar dalam kitab dia Qawaid Quraniyah ni diberikan satu contoh kisah ketika mana jurutulis ataupun tukang tulis berkaitan hukum ahkam di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, seperti mana yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Ketika seorang ataupun ketika jurutulis tersebut menulis di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu suatu hukum yang beliau putuskan, maka apa kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hadirin? Dia kata apa? Mula-mula dia kata, ni syur ataupun cadangan jurutulis tadi. Inilah apa yang diilhamkan oleh Allah kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Maka apa jawab Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu? La taqul hakadha, walakin qul hadha ma ra'a Umar, fa in kana sawaban fa min Allah, wa in kana khata'an fa min Umar. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Janganlah berkata seperti itu, tetapi katakanlah inilah pendapat Umar. Jika ia benar, maka itu adalah daripada Allah, dan jika ia salah, maka itu adalah daripada Umar radhiyallahu taala anhu. Satu bentuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Satu bentuk sikap yang sangat berhati-hati dan warak, hadirin dirahmati Allah. Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ya, banyak keutamaan hadis-hadis Nabi SAW menyebut berkaitan Umar bin Khattab. Bahkan di antara sahabat Nabi yang sangat rapat dengan Nabi. Bahkan di antara sahabat Nabi yang Allah Ta'ala muliakan jenazahnya dikebumikan berhampiran dengan Nabi SAW, dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa di antara para ulama ataupun ahli ilmu di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in? Siapa? Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Tetapi perhatikan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sangat berhati-hati, sangat warak, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita di akhir zaman ni. Apabila ditanya berkaitan hukum ahkam, kita kena berhati-hati. Kita kena rujuk, kita kena tanya dengan ahli ilmu. Kalau kita rasa kita tak tahu, kita tak pasti, kita katakan saya tak tahu, saya tak pasti. Kan? Jangan kita mengatakan sesuatu apa yang kita tak tahu ataupun tak pasti. Sebab apa? Amanah. Apabila ianya berkaitan dengan agama Allah, Islam agama milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum ahkam berkaitan Islam milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena sangat berhati-hati, hadirin yang dirahmati Allah. Jangan kita malu dan segan untuk kita bertanya dengan ahli ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Kamu kena tanya orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Apabila kita ditanya, hadirin, sebagai contoh, jika kita tahu, kita katakan kita apa yang kita tahu, sekadar yang kita tahu. Jika kita tak tahu ataupun kita tak pasti, kita jangan malu. Tak perlu nak malu dan segan kata saya tak tahulah, saya tak pasti. Mungkin berikan saya masa, waktu untuk saya semak dan sebagainya. Jika berlaku kesilapan, jangan malu dan segan untuk apa? Memohon kemaafan. Saya mohon maaf sebab saya silap, saya mohon maaf sebab saya tersalah dan sebagainya. Sebab apa, hadirin yang dirahmati Allah? Agama ini milik Allah. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita kongsikan, kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi ia berkaitan dengan hukum ahkam. Sebab tu, hadirin yang dirahmati Allah, mungkin saya pun boleh sebutkan di antara yang kita boleh ambil pengajaran sebagai contoh. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai orang awam dan sebagai contoh kan,
kadang bila kita bertanya dengan ahli ilmu ataupun kita punya asatidzah, ustaz kita ke ustazah kita ke kenalan-kenalan kita di kalangan para ulama, tatkala kita bertanya soalan, kita jangan harap ataupun kita jangan menyangka ketika itu juga kita terus dapat jawapan. Jika ketika itu kita terus dapat jawapan, alhamdulillah. Tetapi jika ketika itu mungkin yang ditanyakan itu tak ketahui ataupun tak pasti, kita janganlah pula marah ataupun kita kata, apa ustaz ni, apa ustazah ni, tak tahu. Takkan tak tahu. Mestilah hadirin, agama ni milik Allah, kena hati-hati. Kita kena sabar untuk kita ketahui jawapan sesuatu jawapan, kita kena berikan masa kepada ahli ilmu tersebut. Orang kita percaya, orang kita rujukkan, orang kita tanya. Jangan kita nak cepat saja, kita kena sabar juga. Sebab apa? Kena berhati-hati yang ditanyakan tu, apatah lagi berkaitan dengan hukum hakam agama, kenalah dengan amanah kan. Melainkan ketika itu memang telah diketahui jawapan. Tapi kalau tak tahu jawapan, wajarlah hadirin yang dirahmati Allah. Kan kita bukannya generasi salafun salih yang semua benda semua dalam kepala. Apatah lagi kita di akhir zaman ni, hadirin yang dirahmati Allah, memang sangat jauhlah dengan para ulama zaman terdahulu. Kan semua ada di dalam benak pemikiran mereka, tetapi akhir zaman ni hadirin tidak demikian. Maka kita kena berikan peluang kepada para ulama kita, ahli ilmu kita, para asatidzah kita. Kan? Jangan kita mudah atau kita kata takkan tak tahu. Memanglah tak tahu hadirin. Kalau tak tahu memang tak tahu. Kalau tak pasti memang tak pasti. Dan itulah di antara ciri-ciri ahli ilmu yang kita kena ketahui sebenarnya. Tak semua perkara dia tahu. Kalau dia kata tahu, alhamdulillah. Kalau dia tak kata tahu dan dia berani untuk kata saya tak tahu, saya tak pasti, berikan peluang saya untuk saya rujuk terlebih dahulu, saya semak balik, saya buka balik kitab-kitab para ulama yang dulu saya pelajari. Maka ini di antara ciri-ciri para ulama yang kita boleh rujuk. Ahli ilmu asatidzah yang kita boleh rujuk. Kan? Dan diusahakan untuk disampaikan dengan penuh amanah. Dan semua Allah Ta'ala memudahkan para ulama kita insya-Allah. Itu di antara bentuk tawadhu'nya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dinukilkan juga oleh Dr. Umar dalam kitab di Qawaid Quraniyah contoh tawadhu' Imam Malik rahimahullah. Siapa Imam Malik? Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, iaitu pengasas mazhab Maliki. Pengasas mazhab Maliki yang dinukilkan dalam yang dinukilkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in karangan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Yang dinukilkan oleh Ibnu Wahab, beliau berkata, aku mendengar Imam Malik rahimahullah berkata, bukanlah termasuk urusan manusia dan bukan pula urusan salafun salih kita, orang-orang salih terdahulu kita, serta aku belum pernah bertemu seseorang yang aku jadikan rujukan berkata dalam suatu masalah ini halal dan ini haram, mereka sama sekali tidak berani melakukan perkara itu, tetapi mereka akan berkata kami tidak menyukai itu dan kami berpendapat ini baik, maka sudah selayaknya ini dilakukan dan kami tidak berpendapat dengan itu. Maknanya apa hadirin yang dirahmati Allah? Generasi yang terbaik di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'ut tabi'in. Tatkala mereka ditanyakan hukum ahkam berkaitan dengan agama, mereka sangat berhati-hati. Apatah lagi tatkala mereka, walaupun mereka ketahui jawapan sesuatu hukum ahkam tersebut, mereka akan jawab dengan penuh hikmah, dengan penuh beradab. Tidaklah mudah-mudah nak mengatakan ini halal, ini haram dan sebagainya. Kan? Itu di antara contoh yang kita boleh usahakan untuk mengikuti mereka. Contoh yang terbaik ni salafun salih, orang-orang salih terdahulu. Dan mereka lah generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Nabi, khairul qurun qarni atau kama qala khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada zaman aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman siapa? Nabi dan sahabat. Setelah itu generasi itu iaitu para tabi'in. Setelah itu generasi setelah itu iaitu para tabi'ut tabi'in. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kita katakan hati-hati untuk mengatakan sesuatu berkaitan dengan hukum ahkam agama. Apatah lagi bila mana kita menyandarkan nama Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, mereka yang memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa berlakunya keadaan ni ataupun kita katakan mengapa ada di antara orang, peribadi, kumpulan ataupun mazhab-mazhab sebagai contoh yang berani untuk memalsukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata kerana apa tuan-puan? Semata-mata untuk kepentingan, tak dapat tidak, semata-mata kepentingan peribadi, kumpulan, mazhab dan lain-lain. Kan sehingga sanggup untuk memalsukan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan apabila kita berbicara ataupun apabila kita mempelajarilah berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW ni hadirin, maka kita akan ketahui bahawasanya wahyu, yakni wahyu itu bukan sahaja Al-Quran. Wahyu juga adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu yang mana Allah Subhanahu wa taala akan pelihara sehingga hari kiamat. Kedua-duanya, yakni Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana keduanya Allah pelihara sehingga hari kiamat. Al-Quran jelas hadirin, Al-Quran jelas. Apabila berlakunya penyelewengan berkaitan Al-Quran, para ulama akan bangkit menjelaskan kepada kita. Jelas. Bahkan ramai di antara sehingga kini pun ramai di antara para hufaz dekat dunia ni, ya, jika ada penyelewengan berkaitan dengan Al-Quran, diubah surah dan sebagainya, maka umat Islam akan sedar tentang perkara itu. Baik, berkaitan dengan hadis pula tuan-puan bagaimana? Sama juga. Sebab itu di sana adanya pejuang-pejuang di kalangan para ulama yang berjuang untuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berkhidmat untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita katakan disebabkan pengorbanan perjuangan para ulama dalam bidang hadis ni tuan-puan, maka kita ketahui yang mana satu hadis yang sahih, yang mana satu hadis yang kita boleh terima sebagai hujjah, yang mana satu hadis yang palsu, yang mana satu hadis yang memang tak boleh dijadikan hujjah. Maka itu di antara dalil bahawasanya hadis pun merupakan wahyu daripada Allah dan Allah akan pelihara sehingga hari kiamat. Ya, ketahuilah hadirin, ancaman yang sangat berat kepada mereka yang melakukan pendustaan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis jelas, hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka sediakan tempat duduknya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang sangat berat hadirin. Sebab itulah berkaitan dengan hadis ni, ya, kita tahu, kita sebagai orang awam mungkin kita akan bertanya, macam mana saya nak tahu beza ustaz? Macam mana saya nak tahu beza di antara hadis? Sebab itu penting untuk kita bertanya. Penting untuk kita merujuk ahli ilmu. Penting untuk kita merujuk ustaz-ustazah yang kita percaya amanah ilmu mereka. Sebab apa hadirin? Kalau memang kita secara umumnya, kalau kita tak mengaji ataupun kita tak belajar hadis dengan mendalam, apatah lagi berkaitan dengan ilmu-ilmu hadis lah, ada banyak cabang ilmu hadis, maka kita memang secara umumnya lah kita tak mampu nak bezakan. Kan, tetapi para ulama kita telah memberikan kita kemudahan dah. Kan, dihimpunkan hadis-hadis yang sahih, dihimpunkan kitab-kitab yang sahih, yang menghimpunkan hadis-hadis yang sahih. So, sebab itu kena rujuk para ahli ilmu. Dan mungkin saya pun boleh sebutkan hadirin, kalau kita nak beli buku sebagai contoh, sebelum nak beli buku, tuan-tuan hadirin kena usahakan untuk bertanya kepada kenalan-kenalan kita di kalangan ahli ilmu ataupun di kalangan asatidzah kita. Sebab apa? Sebab dekat sekarang ni, dekat pasaran kita, bahkan dunia pun secara umumnya, macam-macam jenis ilmu, macam-macam jenis buku hadirin, kan? Yang benar pun banyak, yang batil pun banyak, yang sesat pun banyak. Buku-buku sekarang ni kan macam-macam. Kita pergi kedai buku, cuma sekarang ni memang asbab COVID-19, kita tak ada pesta buku kan selama beberapa tahun dah. Sebelum ni memang dekat Malaysia kita biasa ada pesta buku kan. Ada pesta buku hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka kita katakan perkara ni, kalau kita nak pergi, kadang memang kita main pergi je kan. Kita beli buku, pergi kedai buku, kita tengok, oh buku ni macam best, macam best, macam best. Itu bukan di antara perkara yang kita kena buat. Jangan buat macam tu. Apatah lagi kalau buku-buku berkaitan dengan agama, buku-buku rujukan agama yang kita nak jadikan bahan bacaan untuk diri kita dan keluarga kita, lagilah kita kena berhati-hati. Kita kena tanya hadirin, buku berkaitan dengan ni, buku apa yang sesuai, ustaz ataupun ustazah? Buku berkaitan dengan ni, apa yang sesuai? Buku berkaitan dengan sirah, apa yang sesuai? Buku berkaitan akidah, apa yang sesuai? Buku berkaitan dengan fiqh, apa yang sesuai? Dan kita beli buku sesuai dengan kita punya kadar tahap kita. Sebagai contoh, sebagai orang awam yang baru nak start dengan hadis sebagai contoh, jangan terus beli hadis, jangan terus beli kitab Sahih Bukhari, jangan terus beli kitab Sahih Imam Muslim sebagai contoh kan. Mulakan daripada bawah. Tanya kita punya kenalan daripada ahli ilmu. Start daripada bawah. Kalau berkaitan dengan hadis, kita belajar dulu hadis 40 sebagai contoh. Naik sikit Riyadhus Salihin.
kan naik sikit Umdatul Ahkam, berkaitan dengan hukum ahkam sebagai contoh, kita belajar Bulughul Maram sebagai contoh. Dan apa juga tuan-puan, ala kulli hal. Kena belajar ikut tahap kita. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran kita mudah insya-Allah. Dan pada masa yang sama, buku-buku yang kita miliki itu jadi buku-buku yang bermanfaat. Sebab apa? Kita boleh baca, kita boleh ambil manfaat, mudah nak faham insya-Allah. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita ambil saja buku-buku sebagai contoh kan bahaya. Sebab macam yang kita sebutkan tadi, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, buku-buku sekarang ni macam-macam dah kan. Apa tadi, kalau buku-buku, kita katakan buku-buku agama, kalau tak ada panduan daripada ahli ilmu, para ulama kita, maka kita akan mudah membaca bahan-bahan ataupun buku-buku yang mungkin akan merosakkan akidah kita sebagai contoh. Sebab itulah sangat penting untuk kita berusaha untuk mempraktikkan takwa di akhir zaman. Maksud takwa di akhir zaman ni, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah berkaitan dengan hadis ni. Kalau kita sampai kepada kita hadis-hadis sebagai contoh, jika memang hadis-hadis yang sahih, maka tak ada masalah kita sebarkan, kita kongsikan, kita share, kita buat status dan sebagainya. Tetapi jika sampai kepada kita satu bentuk hadis-hadis, kenyataan-kenyataan, artikel-artikel, petikan-petikan, maklumat berkaitan dengan hadis yang kita pun tak tahu cerita itu daripada mana, pastikan kita usahakan untuk tanya kepada para ulama ahli ilmu terlebih dahulu. Adakah cerita tersebut benar? Adakah hadis tersebut benar? Kalau memang dinukilkan hadisnya, matan hadisnya tuan-puan, matan hadis itu yang bahasa Arab, ataupun paling kurang dinukilkan hadis itu riwayat siapa, mudah untuk kita punya ahli ilmu, para ulama nak semak. Tapi kalau yang memang sekadar terjemahan, contoh dikatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kemudian dinukilkan cerita-cerita, kemudian tak dinukilkan hadisnya siapa, hadisnya riwayat siapa, lagilah tuan-puan, janganlah kita mudah-mudah untuk kita sebarkan. Sebab apa? Kita risau apa yang kita sebarkan itu adalah maklumat yang tak benar. Maka kita bertanggungjawab. Sebab itu kena hati-hati. Pesanan Rasulullah SAW kepada kita semua, kaedah yang sangat bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Naam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia kena ucap perkataan yang benar ataupun dia kena berdiam diri. Maksud perkataan yang benar, hadirin, di akhir zaman ni kita memang di antara perkara yang kita kena usahakan adalah bercakap dengan percakapan yang benar. Pada masa yang sama, kalau kita tak nak cakap perkataan yang benar, kita kena diam. Atau perkataan yang baik kan, kita kena diam. Sama juga keadaan hadirin, akhir zaman ni kita banyak type kan. Kita banyak buat status, kita banyak share, kita ada banyak grup-grup dekat media sosial ni, dekat WhatsApp, dekat Telegram, Instagram, macam-macam lah tuan-puan kan. Tapi berkaitan dengan hadis Nabi ni, kita berhati-hati. Kita kena bertakwa kepada Allah. Maksudnya kita kena berhati-hati. Usahakan untuk kita ada sifat rasa berhati-hati dalam hati kita, apatah lagi berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. Dan pastinya mereka yang memalsukan hadis Nabi, akhir dia tuan-puan, waqad khaba man iftara. Ya, kembali kepada kaedah tadi. Dan akhirnya mereka yang melakukan kedustaan ni, akhirnya mereka akan rasa hampa dan kecewa. Akhirnya apa jua mereka rancang plan berkaitan dengan hadis Nabi SAW dalam untuk penjelasan yang kedua ni hadirin, akhirnya mereka akan hampa dan kecewa. Pada masa yang sama diancam dengan neraka Allah Ta'ala jika mereka tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tuan-puan ada peluang untuk belajar asas-asas hadis, belajar hadirin, lapangkan masa kita. Tak ada masalah belajar daripada bawah. Ya, dan mestilah kita kena belajar daripada bawah dengan tujuan untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Selanjutnya, yang ketiga, golongan kaum muslimin yang melakukan perbuatan yang zalim dan melampaui batas kepada saudara Islam yang lain. Dan ini merupakan penyakit umat akhir zaman yang sangat berbahaya hadirin. Kan? Dan dinukilkan oleh Dr. Umar yang merupakan penulis buku ni. Beliau membawakan 3 contoh kisah benar yang sangat bermanfaat yang kita nak kongsikan berkaitan dengan poin yang ketiga, golongan kaum muslimin yang melakukan perbuatan yang zalim dan melampaui batas kepada saudara Islam yang lain, berkait dengan kaedah yang kelima ini, waqad khaba man iftara. Dan sesungguhnya mereka yang melakukan kedustaan ni, akhirnya mereka akan merasa hampa dan kecewa. Kan? Baik, kisah yang pertama hadirin yang dirahmati Allah, kisah yang sangat menarik, yang sangat bermanfaat yang kita boleh ambil iktibar insya-Allah. Kisah berkaitan pembunuhan Ahmad bin Nash rahimahullah di zaman pemerintahan Al-Mutawakkil yang merupakan salah seorang khalifah di zaman Abbasiyah. Saya nukilkan kesan yang saya cerita secara ringkas hadirin ni.
Saya tak letak dekat PowerPoint ni, panjang nanti kita punya PowerPoint ni kan. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ceritakan. Ketika Al-Mutawakkil yang merupakan salah seorang khalifah Bani Abbasiyah duduk, masuklah Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani, dan beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, tidak ada yang lebih aneh daripada tindakan Al-Wathiq. Dia telah membunuh Ahmad bin Nasr. Ni Ahmad bin Nasr. Ahmad bin Nasr. Afwan. Ahmad bin Nasr. Mana tadi dah? Nah, ni. Ahmad bin Nasr rahimahullahu taala, yang merupakan seorang yang selalu membaca Al-Quran, bahkan sehinggalah dia dikebumikan. Maknanya sebelum dia meninggal dunia, dia seorang yang terkenal, seorang yang saleh. Maka yang meriwayatkan kisah ni kata apa? Maka Al-Mutawakkil pun rasa macam tak senang bila mana sampai berita tersebut. Ya. Lalu masuklah Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad. Ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad. Maka Al-Mutawakkil berkata kepadanya, wahai putera Abdul Malik, dalam hatiku ni terdapat sesuatu daripada pembunuhan Ahmad bin Nasr. Ahmad bin Nasr ni dibunuh, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian Muhammad tadi berkata, wahai Amirul Mukminin, Allah membakar diriku dengan api jika aku berbohong. Tidaklah tidaklah Amirul Mukminin Al-Wathiq membunuh melainkan seorang yang kafir. Berat hadirin, dituduh Ahmad bin Nasr ni seorang kafir. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab dia nak bela Al-Wathiq tadi. Seorang yang bernama Al-Wathiq tadi. Kemudian masuklah pula orang yang lain yang bernama Harthamah. Lalu pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Al-Mutawakkil. Wahai Harthamah, dalam hatiku terdapat sesuatu daripada pembunuhan Ahmad bin Nasr. Maka apa kata Harthamah? Wahai Amirul Mukminin, Allah memotong-motong diriku menjadi beberapa potongan kecil apabila aku berbohong. Tidaklah Amirul Mukminin Al-Wathiq membunuh melainkan seorang kafir. Dituduh pula Ahmad bin Nasr ni. Orang yang kedua menuduh Ahmad bin Nasr ni seorang yang kafir. Semata-mata kerana apa? Nak membela Al-Wathiq tadi hadirin, yang membunuh tu. Kemudian yang ketiga, datang pula seorang yang bernama Ahmad bin Abi Du'ad. Lalu Al-Mutawakkil berkata kepadanya dengan persoalan yang sama. Apa kata Ahmad bin Abi Du'ad? Wahai Amirul Mukminin, Allah menghukum diriku dengan stroke, lumpuh sebelah badan. Istilah kita hari ni kan. Kalau aku berbohong, tidak Amirul Mukminin Al-Wathiq membunuh melainkan seorang kafir. Tiga orang yang hadirin, ya, berpakat ataupun melakukan satu bentuk pendustaan ke atas Ahmad bin Nasr rahimahullahu taala. Apa akhirnya kata Al-Mutawakkil? Adapun yang pertama, adapun Az-Zayyad yang pertama tadi, maka aku membakarnya dengan api. Yang kedua, Harthamah, maka dia lari, kemudian dia pergi ke satu tempat pedalaman dan dia lalu satu kabilah yang bernama kabilah Khuza'ah. Lalu seorang penduduk daerah itu mengenalinya dan berkata, wahai sekalian suku Khuza'ah, inilah yang telah membunuh Ahmad bin Nasr. Maka mereka pun memotong badannya menjadi beberapa potongan kecil. Kemudian Ahmad bin Abi Du'ad yang ketiga hadirin, maka Allah Ta'ala membuatnya terpenjara dalam kulitnya, maksudnya apa? Terkena stroke. Kisah ni hadirin, yang paling penting adalah bagaimana satu bentuk perancangan yang jahat yang dilakukan oleh beberapa orang, yang mana bila mana mereka melakukan pendustaan atas nama Allah Ta'ala, bersumpah pula, bukan setakat bersumpah pada masa yang, bukan setakat sumpah dusta hadirin, maka menuduh pula orang yang lain itu sebagai orang kafir. Akhirnya apa yang mereka sumpah itu mereka telah kena kepada diri mereka akhirnya. Waqad khaba man iftara. Seperti yang kita sebutkan dalam kaedah ni kan. Kemudian yang kedua, kisah berkenaan perancangan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ini pun kisah yang sangat bermanfaat yang dibawakan oleh Dr. Umar dalam kitab dia Qawaid Quraniyah yang hadirin ya. Dan kisah ni dinukilkan kisah yang saya nukilkan tadi itu disebutkan dalam kitab Tahzibul Kamal dan juga dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Dan kisah yang kedua ni tuan-puan dinukilkan dalam kisah-kisah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah Al-Mansur yang bertajuk Risalah Bila Unwan. Ya. Risalah Bila Unwan. Cuma kisah ni memang bermanfaat. Kisah yang kedua ni, kisah berkenaan perancangan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Baik.
Dr. Umar cerita dalam kitab dia. Baik. Di cerita hadirin, terdapat seorang perempuan. Dan perempuan ni merupakan salah seorang pensyarah dekat universiti. Dan perempuan ni Allah telah uji dia, telah diceraikan sebanyak 2 kali. Maka dia cerita. Perempuan ni hadirin, dia cerita berkenaan tentang kisah kezaliman dia. Apa yang dia lakukan. Dan kisah ni Dr. Umar nukilkan dalam kitab dia sebagai pengajaran buat kita yang belajar. Ya. Dia cerita, 7 tahun yang lepas, setelah penceraian saya yang kedua, saya memutuskan ataupun saya telah mengambil keputusan untuk berkahwin dengan salah seorang keluarga saya ataupun termasuk di antara kerabat saya lah. Yang mana salah seorang kerabat tersebut Allah Ta'ala anugerahi kehidupan yang sangat tenang bersama isteri dan juga 5 orang anak-anak dia. Maka aku pun, kata perempuan tadi, aku pun bersepakat dengan anak saudara lelaki aku. Ya. Yang mana anak saudara lelaki ni dia suka kepada isteri kepada lelaki yang perempuan ni suka. Allahul musta'an. Nauzubillah. Maka akhirnya kedua lelaki dan perempuan yang hadirin dan rahmati Allah melakukan perancangan dan melakukan tindakan dengan apa? Menuduh perempuan tadi, isteri kepada lelaki yang perempuan ni suka tadi, melakukan perbuatan khianat terhadap suaminya. Yang mana akhirnya hadirin yang dirahmati Allah, diadakan fitnah dan sebagainya, yang mana akhirnya rumah tangga tersebut bercerai-berai. Allahul musta'an. Dan setelah berlalu setahun, kata perempuan tadi, setelah berlalu setahun, maka akhirnya lelaki yang dia suka tadi itu nikah dengan orang lain. Pada masa yang sama, sedangkan suami menikah dengan perempuan lain lah. Pada masa yang sama, bila mana menikah dengan perempuan lain tu hadirin, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang dia hajati itu tak dapatlah kan? Apa yang dia hajati itu tak dapat. Pada masa yang sama, anak saudara lelaki dia kan, yang sama-sama dengan dia buat satu pucuk perancangan yang jahat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala uji apa hadirin yang dirahmati Allah, mati terbakar. Nauzubillah. Pada masa yang sama perempuan ni kan lelaki seorang dan perempuan seorang. Perempuan yang pensyarah tadi ni Allah Taala uji dengan penyakit kanser darah. Daripada ceritanya hadirin, apa yang kita boleh pelajari bahawa apa jua bentuk perancangan yang jahat, perbuatan yang zalim, fitnah yang dilakukan oleh manusia yang zalim ni, waqad khaba man iftara, akhirnya mereka akan rasa hampa dan kecewa. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, memelihara kita semua daripada perkara-perkara yang buruk menimpa diri kita dan juga keluarga kita. Kita kena banyak mohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, semoga Allah Taala memelihara kita insya-Allah. Kemudian kisah yang ketiga, kisah berkaitan dengan seorang yang bernama Hamad. Dr. Umar pun cerita. Ketika Hamad ni ketika mana dia semasa dia belajar, pernah terjadi satu bentuk pergaduhan lah antara diri dia dengan salah seorang pelajar yang sangat pintar, bijak, pelajar yang sangat bijak. Maka Hamad ni kata, aku akan berusaha untuk, disebabkan hasad dengki dia tuan-tuan. Dia rasa macam dia tak sukalah hasad. Dia pun kata aku akan usahakan untuk hancurkan masa depan orang ni yang bijak tadi. Maka dia pun memfitnah pelajar tadi hadirin yang dirahmati Allah Taala dengan fitnah berbentuk kononnya pelajar tadi ini merupakan di antara pengedar dadah. Syabu lah kalau kita boleh nak mudah nak faham, pengedar syabu. Maka disebabkan itu, Allahul Musta'an, disebabkan fitnah yang berlaku tu, kesan daripada apa yang berlaku tu, yang pemuda bijak itu, Dr. Umar tak cerita kesan buruk. Hamad tu cerita apa semenjak dia buat fitnah yang dia buat tadi itu, kesan kepada diri dia apa hadirin? Apa kesan pada diri dia? Sejak hari itu kata dia, aku ditimpa musibah sebagai kesan daripada perbuatan zalim yang telah aku lakukan dengan tanganku sendiri. 2 tahun yang lalu, kata Hamad, aku mendapat kecelakaan kereta, aku kena kemalangan sehingga aku kehilangan tangan kanan aku. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Panjanglah dia cerita kat sini. Yang paling penting, apa yang kita nak kongsikan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Tiga-tiga kisah ni secara umumnya kita faham satu bentuk perancangan-perancangan yang buruk, perancangan-perancangan yang jahat, fitnah dan sebagainya, ya, yang dilakukan oleh mereka. Yang mana akhirnya, natijahnya, kesan daripada perbuatan tersebut, mereka akan merasakan satu bentuk azab, satu bentuk kesakitan, satu bentuk penderitaan. Akhirnya, waqad khaba man iftara. Itulah yang kita sebutkan kaedah yang kita kongsikan pada pagi ini, kaedah yang kelima. Allahul musta'an. Sangat bermanfaat untuk kita ketahui, tuan-tuan. Hati-hati. Semua Allah pelihara kita. Kesimpulan dan juga pengajaran. Ada tiga yang kita nukilkan dekat sini. Yang pertama, orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah dan Rasul pasti akan gagal akhirnya dan diancam dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, setiap perbuatan yang buruk dan tidak baik akhirnya akan menerima balasan yang setimpal bahkan lebih berat. Yang ketiga, kepentingan untuk sentiasa berusaha untuk bertakwa menghadapi kehidupan akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Hadirin yang dirahmati Allah Taala. Allahul musta'an. Dekat dunia ni kita pun ketahui, dunia ni merupakan tempat ujian. Tempat ujian. Dan semoga Allah Taala memudahkan kita menghadapi apa jua bentuk ujian, apa jua bentuk dugaan yang Allah berikan pada kita. Dan jika mungkin kita pernah melakukan dosa dan kesalahan, kita mohon ampun pada Allah. Kita bertaubat dengan Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha. Pada masa yang sama, jika kita ada kesalahan dengan orang lain, hadirin, kita usahakan untuk mohon maaf kepada mereka. Kita usaha untuk mohon maaf kepada mereka dengan bentuk kemaafan yang bersungguh-sungguh, insya-Allah. Semua Allah Ta'ala akhirnya memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kehidupan yang penuh dengan kelapangan. Hadirin, dunia ni singkat, kehidupan kita sangat singkat. Selalu saya sebut, saya suka. Tak apalah orang selalu sebut, Ustaz Asyik sebut poin-poin yang sama. Tak apa, sebab saya sebut ni untuk saya. Kan? Dan kita kena selalu ingatkan, apa yang kita sebutkan tu untuk diri kita terutamanya. Kita kena senantiasa sedar, hadirin, kita hidup ni singkat. Kehidupan kita sangat singkat. Kehidupan kita dekat dunia ni sementara. Sekejap sahaja, 60-70 tahun. Ni di antara perkara yang poin-poin yang saya suka sebut, tuan-puan. Saya suka sebut berulang-ulang. Sebab apa saya suka sebut berulang-ulang? Sebab itu untuk saya. Supaya saya senantiasa sedar keadaan tersebut. Pada masa yang sama sebagai satu bentuk peringatan kita bersama. Hadirin, dunia kehidupan sangat singkat. Apa jua yang kita laksanakan, kita buat dekat dunia ni, ketahuilah ia akan memberikan kesan pada kehidupan kita setelah kehidupan kita dekat dunia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa jua yang kita buat, hadirin, apa jua yang kita amalkan, walaupun sekecil zarah kebaikan dan juga keburukan, kita akan lihat hasilnya. Dekat dunia ni kita pun ketahui, hadirin, sementara apa jua bentuk nikmat kesenangan dekat dunia, semuanya sementara, singkat, sekejap saja. Sebab itu kita kena berhati-hati. Pada masa yang sama kita kena usahakan untuk praktik agama ni. Pada masa yang sama amalkan agama. Usahakan untuk hidupkan agama dalam diri dan keluarga kita. Sebab akhirnya, tuan-tuan, dunia ni kita akan tinggalkan. Kita akan melalui kehidupan yang sebenar, iaitu kehidupan akhir. Semua Allah pelihara kita. Mungkin jika kita pernah melakukan dosa dan kesalahan, kita mohon ampun pada Allah. Kita bertaubat pada Allah. Kita mohon ampun, mohon maaf kepada orang yang kita pernah buat kesilapan terhadapnya. Dan jika kita diuji, tuan-tuan, kita usahakan insya-Allah untuk bersabar. Dan semua Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bersabar. Ya, selalu kita sebut berat. Sangat berat, saya faham, hadirin. Sangat berat untuk bersabar. Tapi itulah nasihat yang terbaik untuk kita semua, insya-Allah. Ala kulli hal, untuk poin ataupun kaedah yang kelima ni sangat bermanfaat untuk kita. Hati-hati, ya. Saya rasa umumnya kita tak ada kaitan sangat, cuma berkaitan dengan apa jua bentuk perancangan buruk dan sebagainya. Ketahuilah, tuan-tuan, kesemua itu tak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku pada diri kita, keluarga kita sebagai contoh, bila mana telah berlaku, maka kita kaitkan pula dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan Allah Taala, beriman dengan qada dan qadar Allah Taala, sama ada baik ataupun buruk. Bila mana kita kaitkan dengan iman, kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah hati kita akan lapang dan tenteram. Sebab tu, hadirin, bila kita Allah uji kita dengan apa jua bentuk musibah dan bala sebagai contoh, bila mana kita memiliki iman yang kuat, iman kita kuat, insya-Allah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan kita. Bila mana iman lemah, iman rosak, tu yang bahaya. Kesan dia sangat berbahaya. Wallahu ta'ala alam bisawab untuk kaedah yang kelima. Ada persoalan ke setakat ni? Kaedah yang kelima, hadirin? Ada persoalan kaedah yang kelima? Jelas tak? Maafkan saya, izinkan saya minum sekejap.
Jelas ke? Ada persoalan? Jelas Ustaz. Baik. Boleh teruskan untuk kaedah ke-6 insya-Allah. Boleh insya-Allah? Seorang dua respon? Boleh insyaAllah. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih. Seterusnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaedah yang ke-6. Kaedah yang ke-6, Dr. Umar menukilkan kaedah yang diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Dan jika seorang perempuan khawatir ataupun risau suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, tidak endah, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya, kikir ni maknanya apa? Bakhil ataupun kedekut. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan isterimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat kaedah yang ke-6 ni hadirin adalah ni yang saya bulatkan ni. Wasulhu khair. Ya, ni kaedah yang ke-6. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, yang diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-128. Baik. Kaedah ni hadirin yang dirahmati Allah Taala terlebih pula dah. Mana? Baik. Kaedah ni merupakan kaedah yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan pastilah insya-Allah Taala kaedah Quran ni, kawaid Quran, kaedah-kaedah Quran dalam kehidupan ni pastilah bermanfaat untuk kita. Untuk wasulhu khair, ya, perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Merupakan kaedah yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Apabila kita senantiasa berusaha untuk mengambil jalan untuk berdamai, mengambil jalan untuk berbaik, maka ia merupakan satu bentuk manfaat kepada kita, sama ada dunia maupun dekat akhirat. Kaedah ini diambil daripada ayat berkenaan perselisihan dan perpisahan yang berlaku di antara suami dan isteri yang diakhiri dengan perdamaian. Pada akhirnya ada perselisihan kan, dan mungkin kesan daripada perselisihan tersebut, kalau kita nak kaitkan dengan konteks ketika ini, kesan daripada perselisihan tersebut adanya perpisahan. Dan bila mana perpisahan berlaku dengan izin Allah Ta'ala, berlakunya perdamaian. Ya, sama ada perdamaian kembali menjadi suami isteri ataupun tak kembali menjadi suami dan isteri, tetapi walaupun tak menjadi suami isteri, tetap menjalani kehidupan dengan baik. Maknanya walaupun dah tak menjadi suami isteri, tapi sesama kedua bekas suami isteri ini dapat hidup dengan baik, tak berlakunya pergaduhan, perpecahan, apatah lagi jika pasangan tersebut memiliki zuriat. Ya? Kaedah yang sesuai dipraktikkan tentang perdamaian di antara manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, kita dekat dunia ni sebagai seorang manusia, mestilah kita akan berhubung dengan sesama manusia ataupun bergaul dengan sesama manusia. Dan bila mana adanya pergaulan di antara sesama manusia, pastinya di sana terdapat di sana berlakunya perselisihan, persengketaan, pergaduhan, ya, secara umum di kalangan manusia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, perdamaian ini merupakan satu bentuk keadaan yang akan menjadi sebab jiwa kita akan menjadi tenang dan tenteram. Seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni, jiwa ataupun hati ni merupakan raja bagi anggota tubuh badan kita. Bila mana raja ataupun anggota tubuh badan kita dalam hati kita, iaitu raja ataupun kita punya ketua dalam tubuh badan, iaitu jiwa ataupun hati kita tenang, tenteram, maka insya-Allah Ta'ala seluruh tubuh badan kita akan rasa okey, semua okey, alhamdulillah. Kan? Tapi bila mana jiwa, hati tak tenang ni hadirin, Allah musta'an, ia akan menjadi kesan kepada semua anggota tubuh badan kita. Sebab itulah akhirnya bila mana apa juga bentuk persengketaan, pergaduhan, perselisihan, bila kita berusaha untuk ambil jalan berbaik, kita ambil jalan berdamai, maka kesan dia hadirin
hati kita, jiwa kita akan tenang. Dan itulah ketenangan inilah yang mana tak boleh dibeli dengan apa jua bentuk harga. Ketenangan ni datang daripada siapa hadirin? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketenangan ni bila mana kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingati Allah Taala hati dan jiwa menjadi tenang dan tenteram. Hadirin, dengan berusaha untuk ambil jalan berdamai ini merupakan di antara bentuk zikrullah, mengingati Allah, taat perintah Allah. Akhirnya Allah yang akan berikan kita ketenangan, jiwa yang tenang. Ni memang ialah satu kaedah yang sangat bermanfaat untuk kita, walaupun memang berat kan, tapi bila kita ambil jalan tu insya-Allah hati itu Allah akan berikan ketenangan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang berusaha untuk senantiasa melakukan perdamaian. Maksud dan aplikasi kaedah. Baik. Perdamaian antara dua orang yang di antara mereka terdapat had dan perselisihan adalah lebih baik kerana di dalam perdamaian terdapat kasih sayang dan keutamaan sifat memaafkan. Hadirin, bila mana berlakunya perselisihan khas di antara suami dan isteri, apabila diakhiri dengan perdamaian, maka insya-Allah taala kasih sayang itu semakin erat. Pada masa yang sama, bila kita berusaha untuk saling memaafkan, maka ia akan memberikan satu bentuk ketenangan yang mana ketenangan tersebut kita tak boleh dapat daripada mana-mana pun. Apatah lagi kita katakan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, selalu kita sebut berkaitan dengan suami isteri sebagai contoh kan. Bila mana berlakunya perselisihan, kita usahakan untuk hadapi, kita usahakan untuk jalani dengan baik, berinteraksi dengan baik. Apatah lagi jika keluarga suami isteri tersebut seperti yang disebutkan ada zuriat. Jika tak ada zuriat pun kena baikilah, insya-Allah kita baiki walaupun dah tak jadi suami isteri sebagai contoh akhirnya. Kita kena baiki juga keadaan sebab ia melibatkan hablum minan nas kan, sesama manusia. Apatah lagi kalau ada zuriat, lagilah contoh berlakunya penceraian sebagai contoh, lagilah kena berusaha untuk membaiki keadaan tersebut. Sebab apa? Kita ada zuriat, kita ada anak-anak kita yang mana kita nak usahakan untuk mereka membesar dengan baik. Sebab itulah islah ni sangat penting hadirin. Islah, perdamaian sangat penting. Jika kita jauh daripada islah, maka hati dan jiwa kita tidak tenteram, tidak tenang. Jika ada dendam, hati ni jika perkara-perkara yang mazmumah, jika perkara-perkara yang sebaliknya, jika perkara-perkara yang tak baik, sifat-sifat yang tak baik, dendam dan sebagainya, maka hati itu tak akan tenang, tenteram. Sebab itu kita kena usaha untuk senantiasa melakukan islah. Sentiasa berusaha untuk melakukan perdamaian merupakan antara akhlak yang sangat mulia. Hadirin, bila kita berusaha untuk islah, bila kita berusaha untuk berdamai, sebenarnya ia merupakan satu akhlak yang sangat mulia. Satu akhlak yang sangat mulia. Maksudnya apa? Orang yang tak suka gaduh ni, orang yang tak suka berselisih ni satu sikap yang sangat mulia. Ya. Maknanya tak suka bergaduh lah kan. Maknanya tak suka bergaduh. Sebab kalau bergaduh ni tuan-puan hadirin, hati tak tenang. Memang tak tenang pun. Sebab hati dia ada rasa tak puas hati, ada rasa dendam. Kata kita dendam kesumat. Lagilah kan. Apatah lagi kalau suami isteri, lagi bekas suami isteri ataupun suami isteri itu sendiri. Apatah lagi kalau kita besarkan pula sesama kaum muslimin, kan, sesama kelompok-kelompok tertentu ke, sesama mazhab-mazhab tertentu ke, sesama contoh parti-parti tertentu ke sebagai contohlah, kan. Maka kita usahakan untuk praktikkan jalan as-sulh ataupun perdamaian ini. Aplikasi kaedah ini bermanfaat kepada manusia dalam menjalankan kehidupan mereka. Yalah, sebab kita memang hidup dengan manusia yang lain. Mana mungkin kita boleh hidup seorang-seorang aja tanpa kita bergaul dengan manusia yang lain kan? Secara umumnya mesti akan ada berlakunya interaksi. Bila berlakunya interaksi, kesan dia antara dua je, sama ada interaksi yang baik ataupun interaksi yang tak baik. Maka kita kena pilihlah yang baik. Ya, baik. Contoh-contoh kisah yang benar hadirin yang dirahmati Allah. Contoh-contoh kisah yang benar berkaitan dengan kaedah ni yang mengambil jalan perdamaian yang dinukilkan oleh Dr. Umar hafizahullah taala dalam kitab dia Qawaid Quraniyah. Kisah berkaitan Ummul Mukminin Sa'udah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadirin yang dirahmati Allah taala, dinukilkan kisah berkaitan Ummul Mukminin ni
Nabi SAW ketika mana Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha telah berusia agak lanjut ni, dan terlintas dalam hati Nabi SAW untuk menceraikan Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Dan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha ni merupakan isteri yang salihah, merupakan seorang wanita yang sangat bijak. Pada masa yang sama, seorang isteri yang senantiasa berusaha untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suaminya. Sebab keutamaan menjadi ummahatul mukminin sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita ketahui hadirin, isteri-isteri Nabi di dunia merupakan isteri-isteri Nabi juga dekat akhirat. Maka tatkala Rasulullah SAW terlintas untuk menceraikan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, maka Saudah pun terus mengambil langkah untuk menyelamatkan keadaan. Apa langkah yang diambil oleh Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, hadirin yang dirahmati Allah taala? Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha memberikan giliran harinya, malamnya untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka akhirnya hadirin yang dirahmati Allah taala, Rasulullah SAW tidak menceraikan Saudah binti Zam'ah. Subhanallahil azim. Betapa iman, taqwa Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika Nabi SAW ada rasa nak cerai, kemudian dia pun ambil langkah dengan tujuan untuk menjadi isteri Nabi, sentiasa menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu detail berkaitan dengan Ummahatul Mukminin yang hadirin yang dirahmati Allah taala, hadirin boleh mencari kitab-kitab yang menghimpunkan biografi Ummahatul Mukminin. Kalau nak cari kitab-kitab yang ringan sikit, ada satu kitab ataupun buku yang dikarang oleh Profesor Madya Dr. Ruzaimi bin Ramli hafizahullah taala berkaitan dengan Ummahatul Mukminin. Kena usaha untuk baca detail cerita dia hadirin, tuan-puan boleh baca lah, kisah sangat menarik untuk kita jadikan iktibar. Tak sempatlah kita nak cerita semua detail ni, cuma yang paling penting kisah sangat menarik. Hadirin, terutamanya para akhwat ataupun ibu-ibu, puan-puan yang bersama dengan kita pada pagi ni, di antara generasi ataupun manusia yang kita kena kenal sebagai seorang muslimah, sebagai seorang ummahat, ibu-ibu, sebagai seorang kita katakan mukminah adalah ummahatul mukminin. Perempuan, pastikan perempuan berusaha ataupun mengenali atau mengetahui cerita berkaitan dengan ummahatul mukminin. Sebab apa? Sebab apa? Ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibu-ibu kita. Pada masa yang sama, mereka adalah generasi wanita yang terbaik di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka semua ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi isteri-isteri Nabi, hadirin. Menjadi pendamping-pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja dekat dunia tetapi juga dekat akhirat. Maka saya tinggalkan poin untuk mengenali kepada perempuan. Cari perempuan, kenali, baca kisah mereka. Baca kisah para sahabiah, perjuangan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Baca, kenali ummahatul mukminin, kenali anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenali pejuang-pejuang agama di kalangan para wanita. Untuk apa? Untuk kita pun menjadi seperti mana mereka. Untuk kita belajar usaha untuk seperti mana mereka. Pasti tak mampu hadirin, tapi bila kita berusaha untuk mengikuti jejak langkah mereka, insya-Allah taala Allah taala akan menghimpunkan kita, membangkitkan bersama dengan mereka. Cuba kenal insya-Allah. Kemudian yang kedua, maafkan saya hadirin ni. Baik. Yang kedua, aplikasi kaedah ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kisah Barirah. Kisah Barirah. Saya cerita sikit kisah berkaitan Barirah ni. Baik. Barirah ni siapa hadirin yang dirahmati Allah taala? Barirah ni merupakan hamba perempuan yang dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana Barirah ni pada asalnya dia tak suka untuk tetap bersama suaminya. Suami Barirah ni sangat sayang kepada Barirah, sangat cinta kepada Barirah. Sehingga mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tak kala menggambarkan rasa cinta suami Barirah ni, nama dia Mughith. Ya. Seolah-olah aku melihatnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seolah-olah aku masih melihatnya di jalan-jalan dan di penjuru-penjuru kota Madinah, dan air matanya mengalir membasahi janggutnya. Yang mana dia senantiasa berusaha untuk membuatkan Barirah itu suka pada dia. Dia berharap agar Barirah itu kembali pada dia. Tetapi Barirah tidak berkeinginan untuk kembali kepada
Mughith. Maka Nabi SAW bersabda, bagaimana jika engkau kembali lagi kepadanya, wahai Barirah? Maka Barirah menjawab, wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku? Maka beliau menjawab, yakni Rasulullah SAW, aku hanya memberikan cadangan. Maka apa kata Barirah? Aku tak memiliki hajat kepadanya lagi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW memberikan contoh untuk islah. Kan di antara suami isteri kan, Baridah. Asalnya suami isteri, Baridah dan Mughith. Disebabkan Baridah ni tak suka, memang dia tak suka, tak ada hati pun dengan Mughith. Tapi akhirnya Rasulullah SAW cuba juga untuk islah. Tapi bila Baridah memang tak suka, maka keadaan itu tidak berlaku lah. Sebab itulah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara usaha yang dilakukan oleh kita katakanlah kerajaan Malaysia kita, kita punya negara ni negara Islam, Alhamdulillah. Dekat jabatan-jabatan agama kita ada satu bahagian-bahagian. Di antara bahagian-bahagian tu ada bahagian pembangunan keluarga, bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga. Ini untuk makluman tuan-puan jugalah, sebagai satu bentuk info, maklumat kita bersama. Jika ada di antara kita ataupun kenalan-kenalan kita yang berlaku khilaf, berlaku perselisihan berkaitan dengan keluarga, khasnya suami dan isteri, jika ingin mencari pihak ketiga yang kita boleh percayalah, insya-Allah, adalah jabatan agama dia ada sediakan khidmat ni, khidmat nasihat ataupun kaunseling keluarga lah. Maknanya insya-Allah Taala sebagai satu bentuk amanah lah, akan diadakan satu islah. Wasulhu khair. Islah ni lah maknanya usaha untuk memperbaiki. Bila mana berlakunya khilaf di antara suami isteri ni, hadirin, kadang untuk memperbaiki keadaan tersebut ia memerlukan pihak yang ketiga. Dan pastilah pihak yang ketiga itu mestilah pihak yang amanah, yang mana berharap agar keduanya dapat dibaiki, melainkan keadaan-keadaan tertentu yang tak boleh dibaiki dan yang tak boleh dibaiki lagi, nak buat macam mana kan? Tapi kita usaha untuk baiki. Maka hadirin rahmati Allah, kita boleh syorkan, kita boleh bagi cadangan untuk diadakan satu bentuk islah. Islah maknanya apa? Pergi ke jabatan agama untuk berbincang. Mungkin perlukan penasihat-penasihat. Kan? Penasihat yang baik ini di antaranya dekat pejabat agama lah. Yang luar daripada itu, tuan-puan, terpulang juga. Cuma yang kita katakan di antara option yang kita ada, di antara yang kita boleh ambil lah. Islah ni memang praktik di zaman Nabi SAW lagi, bahkan sehingga kini pun. So kita usahakanlah. Jika boleh kita baiki, berdamai. Jika memang tak boleh, kita katakan mudah-mudahanlah perpisahan yang berlaku itu juga mudah-mudahan diakhiri dengan hubungan yang baik, insya-Allah. Baik. Yang ketiga, kisah berkenaan pertelingkahan dan pergaduhan yang berlaku di antara penduduk Quba di zaman Nabi SAW, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Satu ketika Nabi SAW keluar menuju penduduk Quba, ketika mana baginda SAW dikhabarkan bahawasanya mereka saling berkelahi ataupun bergaduh di antara mereka sehingga mereka saling melempar batu sesama mereka. Maka baginda Nabi SAW berkata, pergilah bersama kami, kita akan mendamaikan di antara mereka. Kita akan mendamaikan di antara mereka. Hadirin, di antara perkara yang kita boleh melakukan helah, sekejap tuan-puan ni. Di antara perkara yang kita boleh melakukan helah ataupun satu bentuk, bukanlah menipu, perkataan kita boleh sebut perkataan yang tak benar sebagai contoh. Di antara keadaan yang dibenarkan dalam agama adalah tak kala kita berusaha untuk memperbaiki. Tak kala kita berusaha untuk memperbaiki di antara kedua pihak yang sedang bergaduh khilaf. Dan usaha untuk islah ni merupakan di antara usaha yang memang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu kita kena usaha untuk menjadi yang sentiasa berusaha melakukan perdamaian. Dan hadirin, kisah yang ma'ruf berkaitan dengan perdebatan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan golongan Khawarij di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini kisah yang agak panjang, cuma kesan daripada perdebatan tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berjumpa dengan kelompok-kelompok Khawarij ni, ramai ni. Ibnu Abbas jumpa, kemudian setiap pertanyaan-pertanyaan, tuduhan-tuduhan yang dilemparkan ataupun ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka jawab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma jawab. Kesan daripada usaha untuk memperbaiki itu, tuan-puan dirahmati Allah, ramai di antara golongan Khawarij pada asalnya kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kesan sangat baik, sangat besar sebenarnya. Ya, wallahu taala alam bissawab. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah taala, kesimpulan dan juga pengajaran daripada kaedah kita yang keenam ni adalah apabila membaca sirah salafus salih, orang-orang salih terdahulu, maka kita akan bertemu banyak aplikasi kaedah ni dipraktikkan di zaman mereka. Kaedah apa hadirin? Kaedah as-sulh, iaitu kaedah islah perdamaian. Alangkah nikmatnya apabila Allah Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang berusaha mempraktikkan kaedah dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Jika Allah uji kita dengan apa juga bentuk keadaan seperti ini yang memerlukan kaedah praktik ni tuan-puan ni, praktik kaedah ni, kita usahakan insya-Allah. Sebab itulah merupakan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di sebalik setiap perdamaian adanya ketenangan dan juga ketenteraman. Hadirin pastilah jiwa akan tenang, tenteram bila mana kita tidak memiliki satu sifat yang tak baik, umumnya dendam, hasad dan sebagainya, kan bergaduh dan sebagainya, tak suka secara umum lah hadirin ni. Maka di sebalik semua tindakan kita untuk berdamai dan tindakan kita untuk berbaik, insya-Allah akhirnya Allah Taala akan memberikan ketenangan dan ketenteraman. Walaupun memanglah bukan mudah untuk berbaik, bukan mudah untuk memaafkan, tetapi kita usahakanlah juga untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita panduan dan petunjuk untuk kita mengamalkan kaedah-kaedah yang dipetik daripada Al-Quran hadirin, dan semoga Allah memberkati kehidupan kita semua insya-Allah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ada persoalan nak ditanyakan? Ada, saya baca dekat komen ni Ustaz. Boleh silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, selalunya kan kadang-kadang bila kita mendengar satu-satu kematian, selalunya orang akan cakap Al-Fatihah ataupun dia kata suruh baca Yasin dan sebagainya. Adakah ini mengikut sunnah Nabi? Nabi, mohon pencerahannya Ustaz. Okay. Terima kasih. Terima kasih Puan Aziah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Di antara petunjuk Rasul SAW ataupun kita sebutkan petunjuk Quran dan Sunnah Nabi SAW berkaitan dengan menerima khabar musibah ataupun di antara bentuk musibah adalah kematian. Di antara petunjuk Quran dan Sunnah adalah mengucapkan lafaz istirja. Lafaz istirja ni apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika musibah yang sampai ataupun berita musibah yang sampai kepada kita berbentuk kematian, maka kita ucapkan, kalau kematian itu lelaki ataupun kematian itu perempuan, kalau lelaki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wassi' madkhalah. Doa-doa yang baik. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wassi' madkhalaha. Itu di antara doa. Ataupun kita katakan kalau berkaitan kematian ni, secara umum kematian ni merupakan satu bentuk musibah. Musibah ni dianjurkan untuk ucapkan lafaz istirja. Maka kalau kita tanyakan, adakah membaca Al-Fatihah ataupun surah Yasin apabila mendengar kematian, mendapat berita kematian, adakah ia merupakan sunnah? Tidak. Ia tidak merupakan sunnah. Bahkan yang lebih tepat sebenarnya adalah mengucapkan lafaz istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey Ustaz, maaf ya, tu sebab dalam grup kan kebanyakan bila kita dengar kematian, okey Al-Fatihah ya, ataupun yang inna tu pun memang ada juga ya. Tapi dan satu lagi saya dengar dia kata untuk bacaan Yasin tu kita jangan buat bacaan Yasin, kita gantikan dengan surah Al-Baqarah. Betul ke Ustaz? Barakallahu fiik. Okay. Terima kasih Ustaz. Soalan sangat baik. Hadirin yang dirahmati Allah, yang lebih tepat adalah lafaz istirja saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga doa Allahumma ighfir lahu ataupun Allahumma ighfir laha. Adapun bacaan surah Al-Fatihah, adapun baca surah Yasin ataupun bacaan surah Al-Baqarah sebagai contoh, maka secara umumnya hadirin yang dirahmati Allah, yang diajarkan kepada kita bukan macam tu. Nabi SAW tidak memberikan petunjuk demikian. Maka jika kita mampu untuk sampaikan, kita sampaikan. Jika kita mampu nak sampaikan, contoh dalam grup sebagai contoh kan, hadirin kita doakanlah. Sebab apa saya katakan demikian? Sebab tak semua dalam kita nak menyampaikan ni,
kebenaran khasnya kita kena bersabar. Bersabar maksudnya apa? Kadang kalau kita tengok jenis orang yang kita nak sampaikan tu. Kan kita perlukan masa juga untuk dakwah ni, untuk kita sampaikan ilmu sebagai contoh kan. Tapi kalau puan tanya adakah ia merupakan sunnah Nabi, tidak. Ia tidak merupakan sunnah Nabi. Dan yang lebih tepat satu saja ataupun dua saja, iaitu lafaz istirja' tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan bacakan doa dengan doa yang kita sebutkan tadi juga. Allahumma ighfir lahu dan Allahumma ighfir laha. Adapun bacaan-bacaan surah Yasin, surah Al-Baqarah sebagai contoh, wallahu a'lam bissawab. Setahu saya lah, setakat yang saya tahu, setakat pembacaan saya, setakat apa yang saya ketahui, setakat apa yang saya ketahui lah atas kedaifan ilmu saya, tak ada, saya tak ketahui ada petunjuk Nabi dan para sahabat berkaitan dengan amalan-amalan tersebut. Maknanya sekarang ni kita kena tukarlah Ustaz, sebab selama ni bila kita dengar kematian, okey, jom baca Yasin kan. Ya, kan maknanya sekarang dah tak, jangan dibuat lagi lah kan Ustaz. Ya. Betul. Cuma itulah pada masa yang sama nak sampaikan tu puan, kita bermula dengan diri dan keluarga kita dan circle kita. Maknanya secara umum lah, maksud kita mulakan tu puan ni. Sebab ia dan satu lagi memang kena sabar. Sebab bila mana ditegur sebagai contoh kan, bila mana ada teguran-teguran, marah dan sebagainya, maka kadang tuan-puan, saya pun belajar juga perkara ni. Bila mana keadaan-keadaan tertentu menyebabkan ketegangan lah sebagai contoh, menyebabkan berlakunya pergaduhan ke, bermasa muka ke sebagai contoh kan, maka kita katakan, kita doakanlah ya, itu yang lebih utama sebenarnya. Kita doakan semua satu masa nanti mereka dapat hidayah, mereka dapat satu bentuk kefahaman, insya-Allah taala boleh terima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul Ustaz. Susah nak tegur sebenarnya, dah jadi amalan nenek moyang, bila tegur ramai menenting. Nah, sebab itulah kena sabar. Dan mungkin jika kita tahu kita punya mad'u ataupun target audience kita kan. Kalau memang contoh di bawah tanggungjawab kita ke, contoh kita punya anak-anak ke, menantu sebagai contoh, kita boleh sampaikan dengan baik insya-Allah. Sebab contohlah bila mana kita sampaikan tu berlakunya perselisihan, pergaduhan, pada masa yang sama jika kita ditanya pula nanti bergaduh dan sebagainya hadirin, maka kita doakan insya-Allah. Mudah-mudahan satu masa nanti kebenaran tu akan sampai juga kepada dia. Mungkin bukan melalui kita, tapi kita mohon doakan. InsyaAllah kita doakan mereka. Okey, Ustaz. Ya. Bagaimana pula kalau kata kita dalam satu kumpulan ya, okey, kita berpakat ya untuk menghadiahkan 30 juzuk Al-Quran pada yang meninggal tu. Sampai tidak Ustaz? Maknanya setiap orang buat satu juzuk ya, kemudian kita hadiahkan pada yang meninggal. Bacaan kita, maknanya sampai tak pahala tu untuk arwah? Wallahu a'lam bishawab. Bila mana ditanyakan sampai ataupun tidak, hadirin yang dirahmati Allah, persoalan ni kembali kepada perbahasan di kalangan para ulama. Adakah pahala sampai pahala membaca Al-Quran ataupun tidak? Dan memang ia merupakan satu perkara yang diperselisihkan ataupun di perbezaan khilaf dari kalangan para ulama. Perkara tu sampai ataupun tidak, ia khilaf. Ada di antara para ulama mengatakan sampai, ada di antara para ulama mengatakan tak sampai. Cuma persoalannya kembali kepada amalan tersebut sebagai contoh. Ada tak contohnya daripada Nabi dan para sahabat? Kalau kita merujuk kepada Nabi dan para sahabat, tak ada contoh. Tak ada contoh. So apa yang kita nak buat hadirin? Apa yang kita nak buat? Sebenarnya itu yang kita boleh usahakan untuk mencari maklumat ataupun kuliah-kuliah berkaitan dengan sunnah-sunnah berkaitan kematian kan. Cuma secara ringkas untuk persoalan ni saya katakan hadirin, apa yang kita buat? Contoh yang paling penting lah, yang kita keluar daripada khilaf, kita keluar daripada perselisihan di kalangan para ulama. Maksudnya jika ada khilaf, macam mana kita nak keluar daripada khilaf? So kita kembali kepada asal. Asal maksudnya apa? Kembali kepada asal. Nabi dan para sahabat ada tak buat perkara ni secara umum? Tak ada. Maka yang paling penting kita sebagai generasi ataupun waris kepada kematian, yang paling penting anak-anak waris tu pastinya apa jua amalan mereka bersifat Quran ke, bersifat sedekah dan sebagainya, insya-Allah taala akan sampai kepada si mati. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang jelas, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila matinya anak Adam, maka akan terputus segala amalnya melainkan 3 perkara. Sadaqatun jariyatun wa waladun sadaqatun jariyatun wa ilmun intafa'u bihi wa waladun salih yad'u lahu, atau kama qala Nabi SAW. 3 perkara kan yang tak akan terputus.
sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakan kebaikan. Untuk anak-anak tu maka jelas apa jua bentuk amalan yang dilakukan oleh anak-anak, insya-Allah taala akan sampai kepada si mati. Adapun yang lain hadirin, apatah lagi orang lain, secara umumnya hadirin yang dirahmati Allah taala, dia ada khilaf di situ, perselisihan. Tapi yang paling penting adalah kebanyakan ataupun kita sebutkan sunnah-sunnah yang paling tepat untuk berkaitan orang mati ni kita kena doakan. Doakan kebaikan, semoga Allah Taala ampunkan. Sebab itulah hadirin yang dirahmati Allah Taala, banyak saya faham nak mempraktikkan kita katakan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam keadaan amalan-amalan turun-temurun yang dah sebati ni memang memerlukan masa. Memerlukan masa. Cuma sebagai nasihat kita bersama, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita usahakan untuk bawa diri kita, keluarga kita, anak isteri menantu kita, circle kita kepada majlis-majlis ilmu. Bila mana dibawa kepada majlis-majlis ilmu, insya-Allah kefahaman-kefahaman akan mudah akan datang. Mungkin kalau kita memang tak boleh nak ubah, susah nak ubah hadirin, apatah lagi kalau generasi yang terdahulu di kalangan nenek kita, datuk kita sebagai contoh, pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita. Tapi kita boleh usahakan untuk kita bawa kepada generasi kita yang terkini, yang akan datang. Dan macam saya sebutkan tadi hadirin, dakwah ni memerlukan masa. Dakwah ni memerlukan kesabaran. Jika sesuai kita rasa sesuai untuk sampaikan ketika itu, kita sampaikan. Jika tak sesuai, kita kena sabar, kita kena doa. Pada masa yang sama, insya-Allah Ta'ala, mudah-mudahan asbab doa kita, kerisauan kita, Allah Ta'ala akan hadirkan kefahaman untuk orang yang kita doakan tadi. Pada masa yang sama, kita kena faham, tak semua kebenaran itu mesti sampai melalui kita. Kadang keadaan tertentu kita kena sabar. Kan, sebagai contoh, saya bagi contoh hadirin. Dalam keluarga lah contoh. Kalau kita mampu untuk buat keputusan untuk keluarga kita, kita boleh. Silakan. Tapi kalau kita tak mampu untuk buat keputusan keluarga kita, secara umum kita hanya berikan cadangan. Jika cadangan kita diterima, alhamdulillah. Jika sebaliknya tak diterima, tak apa, kita kena sabar. Jangan kita nak bergaduh, jangan kita nak berselisih. Sebab apa? Kesan daripada bergaduh, berselisih tadi itu lebih berat sebenarnya. Sebab apa? Tak semua di kalangan keluarga kita yang memahami. Tak semua di kalangan keluarga kita yang ada keinginan untuk terus belajar. Tak semua daripada kalangan kita yang rajin hadir kuliah-kuliah ilmu. Maka umumnya bila mana tak rajin, tak terdedah dengan pendedahan-pendedahan bersifat ilmu seperti ini, maka memang agak sukar untuk memahami hadirin. Maka sebab itulah kita kena katakan, tengok suasana kita punya orang-orang yang kita nak sampaikan. Tapi yang paling penting adalah sampaikan dengan penuh hikmah, dengan penuh kelembutan, insya-Allah. Dengan doa, dengan akhlak yang mulia, kan? Sebab ni sangat penting. Sebab apatah lagi kalau keluarga kita ni kita memang tak boleh putus daripada mereka. Kita memang senantiasa ada kaitan dengan mereka, betul? Maka kita kena jaga hubungan yang baik. Akhlak kita dengan akhlak yang mulia, kita banyak bantu, kita banyak kita katakan banyak berikan bantuan, pertolongan. Insya-Allah Taala satu masa nanti mereka akan faham. Saya faham, apatah lagi digelar dengan kelompok-kelompok macam-macam. Betul. Betul tu Puan Nasimah. Sebab salah. Tak apalah, kita memang akan sebut salah. Apatah lagi kalau kita dah belajar kan. Cuma sabar insya-Allah. Kita doakan, kita ajak. Jangan putus asa, kita sampaikan ilmu yang bermanfaat. Kita bagi link-link kuliah-kuliah ilmu. Kita ajak pergi menuntut ilmu, bagi masa dengan kuliah-kuliah seperti ini. Mungkin hadirin, sebenarnya di antara hikmah akhir zaman ataupun COVID-19 ni, kita doalah insya-Allah satu masa nanti kita semua dapat kembali mengimarahkan nama Allah sebagai contoh. Cuma di antara hikmah yang baik untuk COVID-19 ni tuan-tuan, kelas-kelas online ni tumbuh macam cendawan. Maka kita katakan mungkin sebelum ni ada orang memang tak boleh nak sampai ke Masjid Surau sebagai contoh kan, ke kuliah-kuliah ilmu, daurah-daurah, ke center-center sebagai contoh. Tapi bila adanya platform seperti ini, Zoom seperti ini, kita boleh bagi link. Kadang mereka tak perlu pun tunjukkan siapa mereka kan. Tapi kita bagi link-link seperti ini, maka mereka akan join insya-Allah. Yang bagi mereka keinginan untuk join ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah untuk disampaikan dengan ilmu. Ilmu akan lebih tersebar insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak yang boleh saya respon Puan Azia. Mohon maaf atas sebarang kekurangan. Terima kasih Ustaz. Jelas ya Puan? Alhamdulillah. Insya-Allah jelas. Insya-Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua insya-Allah. Ustaz, kisah-kisah ni semua dikira kifarah atau balasan dosa-dosa yang kita pernah zalimi atas orang lain. Secara umumnya demikian hadirin. Secara umumnya demikian. Yang paling penting, tapi tak semuanya lah keadaan macam tu.
secara umumnya memang sahih, satu bentuk pembalasan atas perbuatan kita. Tapi tak semua keadaan sama. Sebab bala ataupun musibah ni tak semua keadaan merupakan balasan atas dosa dan maksiat. Tapi kadang ia juga merupakan satu bentuk ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita kata semua keadaan-keadaan yang nampak buruk, nampak berat, nampak ujian kan, siapa di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah uji sangat besar dengan ujian? Siapa? Para Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Takkan kita nak kata itu merupakan kifarah atas balasan dosa mereka? Tidak. Itu merupakan ujian kepada mereka. Memang ada keadaan-keadaan merupakan kifarah, tapi tak semua keadaan-keadaan merupakan kifarah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Macam mana Ustaz kalau kita dah tahu tapi kita join juga untuk menghormati mereka? Macam Zoom baca Yasin ramai-ramai. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Apabila kalaulah kita memang kena ada dalam acara tersebut sebagai contoh, dan jika kita tak datang tu kita dianggap satu bentuk menjauhi mereka, maka kita tak ada masalah secara umum lah hadirin ni. Kita join dengan satu bentuk tujuan, satu masa nanti insya-Allah disebabkan usaha saya untuk menjaga hubungan baik ini, insya-Allah satu masa nanti semoga Allah Taala memberikan mereka hidayah, memberikan mereka kefahaman, memberikan mereka kemudahan. Itu secara peribadilah hadirin ni. Tapi jika memang kalau kita tak join pun tak apa, maka tak apalah, tak payahlah join. Tapi kalau kita join tu menyebabkan hubungan akan semakin baik, kita usahakan untuk join dengan tujuan untuk kita ajak insya-Allah. Suatu masa nanti kita ajak, kita sampaikan yang benar insya-Allah. Tapi yang paling penting tuan-puan, doa hidayah kan? Doa hidayah. Hidayah ni milik Allah. Yang memberikan hidayah ni Allah, bukan kita. Kita bertanggungjawab untuk sampaikan, untuk doakan insya-Allah. Suatu masa nanti mereka akan dapat insya-Allah. Ada persoalan Ustaz, ya? Maaf ya, nak tanya satu lagi. Silakan. Okey, bagaimana memang dah menjadi tradisi ya, setiap surau ataupun masjid setiap malam Jumaat baca Yasin. Ya, boleh. Baca Yasin kemudian untuk disampaikan pahala dia pada yang meninggal. Itu macam mana Ustaz? Memang dah jadi tradisi daripada Betul. dulu-dulu lagi sampai sekarang ni. Betul. Memang ya. Macam mana tu Ustaz? Bismillah. Itulah di antara satu bentuk keadaan yang memang telah berlaku. Dan pada masa yang sama hadirin, macam saya sebutkan tadi, jika kita ada kemampuan untuk melakukan satu bentuk perubahan, satu bentuk kembali kepada kebenaran, maka kita usahakan untuk kembali perlahan-lahan insya-Allah. Macam kita sebutkan tadi, satu amalan ataupun satu bentuk perbuatan yang memang telah sebati, memang sangat sukar lah hadirin, memang sangat sukar. Sebab tu ia memerlukan masa. So kita bermula dengan apa yang kita bertanggungjawab terhadapnya. Maknanya kita bermula dengan diri dan keluarga kita terlebih dahulu. Ya. Seterusnya untuk yang akan datang tu tuan-puan, kita mohon doa insya-Allah pada masa yang sama kita usahakan untuk generasi kini, generasi akan datang lebih bersifat dengan sifat keterbukaan dan juga lebih bersifat ilmiah lah sebenarnya. Sebab kalau kita katakan masjid surau ni, dia bukan di bawah tanggungjawab kita. Kalau kita memang di antara AJK ke, contohkan pengurusan, kita boleh sampaikan. Jika tidak, ia akan menjadi satu sebab yang lebih berat sebenarnya, perselisihan, pertelingkahan hadirin ini. Maka itu yang kita nak jauhilah. Cuma macam saya sebutkan tadi, bermula dengan diri kita dan keluarga kita. Dan jangan putus asa tuan-puan. Kadang kita nampak mula-mula mungkin di zaman kita memang tak berlaku kan perubahan tersebut sebagai contoh, tapi insya-Allah Taala disebabkan sebab usaha kita fikir, kita risau, kita buat untuk diri kita, keluarga kita sebagai contoh, sebagai bentuk permulaan, insya-Allah satu masa nanti mungkin akan berlaku perubahan juga dekat masyarakat umum. Wallahu taala alam bisawab. Sama juga keadaan, cuma sekarang ni tuan-puan, contohlah macam amalan Yasin malam Jumaat kan. Kalau dulu memang sukar nak terima kalau kita baca suratul Kahfi, sekarang dah boleh terima alhamdulillah. Adakah ia mengambil masa yang ringkas? Tidak lama. Zaman berzaman ya. Kalau dulu pun sama juga. Kalau dulu kita biasa dengar kalau ada orang meninggal dunia, Al-Fatihah sebagai contoh. Sekarang dah ramai orang ada kefahaman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu bentuk kesan-kesan dakwah sebenarnya hadirin yang dirahmati Allah.
Dan memang perlu kepada kesabaran lah. Sabar, insyaAllah. Okey Ustaz, adakah bacaan Yasin tu dikira bid'ah hasanah? Sebab ada yang cakap macam tu Ustaz. Ya, kalau kembali kepada asal ni, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bid'ah hasanah ni adalah satu bentuk bid'ah yang diperbaharui, yang mana ada asalnya sebelum ni. Maksudnya contoh di antara bid'ah hasanah adalah saya bagi contoh mudah, salatul tarawih yang dilakukan secara berjemaah, yang dihidupkan semula oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman Umar bin Khattab, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in salat tarawih berasingan, kan mereka tak berjemaah satu imam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan satu perbuatan bid'ah hasanah, satu bentuk perbuatan baharu yang baik, dengan mengumpulkan balik dengan satu jemaah, dan itu memang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Maka itu di antara bentuk perbuatan contoh bid'ah hasanah. Adapun jika selain daripada itu, kembalikan semula. Ada tak petunjuk Nabi dan para sahabat berkaitan dengan perkara itu? Jika ada, alhamdulillah. Jika tak ada, kembalilah kepada yang ada. Baik, Puan Aziz tanya tentang Yasin tadi kan. Contohlah Yasin malam Jumaat ke Yasin yang didermakan, yang disedekahkan? Yasin malam Jumaat. Yasin malam Jumaat. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk Yasin malam Jumaat ini memang jelas ia merupakan satu bentuk amalan yang baharu yang tak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Kembali kepada amalan ini, kalau kita lihat apa di antara sebab amalan ini diamalkan di zaman dahulu kala, maknanya di zaman awal-awal masyarakat kita dulu. Kalau kita baca di antara bentuk artikel-artikel berkaitan dengan amalan-amalan ni, dahulu sebagai contoh, bila mana nak ajak masyarakat ke masjid, nak ajak masyarakat ramai-ramai ke masjid ni, adalah dengan melakukan macam ni lah, melakukan Yasin ramai-ramai. Kemudian setelah baca Yasin ramai-ramai itu, bagi makan. Itu di antara satu bentuk kita nak bawa masyarakat ketika itulah, zaman tu. Ni di antara sebab amalannya diadakan. Kenapa dibacakan Yasin ketika tu? Kalau kita tanyakan, kenapa bacaan Yasin, kenapa tak baca surah lain? Disebabkan Yasin ni memang dah biasa diulang, maka dia jadi ringan. Kan, itu di antara sebab berlakunya amalan ni, kan. Cuma kita katakan zaman ni, jika kita mampu untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW, contoh ada dalil hadis Nabi anjurkan untuk baca suratul Kahfi di malam Jumaat ataupun di hari Jumaat sebagai contoh, kan, maka kita kembali amalkan yang sahih. Pada masa yang sama, yang masih mengamalkan tu kita usahakan untuk terus sampaikan dakwah dan kita sampaikan dakwah dan ilmu lah, lebih kurang macam tu. Mudah-mudahan satu masa nanti boleh kembali. Dan ia juga memerlukan masa, hadirin. Sebab apa? Sebab kita tak biasa dengan suratul Kahfi, maka ia akan jadi agak berat sedikit. Tapi tak menjadi masalah, ia memerlukan masa juga untuk biasa. Macam itulah sebenarnya. Cuma kadang-kadang, hadirin yang dirahmati Allah, apa juga bentuk amalan-amalan yang nampak macam baharu ni, dia ada sebab musababnya, sebab apa diadakan. Maka kepada kita yang Allah Ta'ala mudahkan ada ilmu, sampai kepada kita ilmu, maka kita kena sampaikan semampu kita, dan kita kena bersabar. Mudah-mudahan satu masa nanti insya-Allah akan diamalkan kembali yang ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je lah lebih kurang Puan Aziah. Ya. Okey Ustaz, kita boleh baca Yasin tapi kita jangan khususkan pada malam Jumaat. Kita baca setiap malam hari-hari lain. Boleh tak Ustaz? Ya? Boleh. Dia tak ada pengkhususan pun. Ada pengkhususan ni, hadirin. Beberapa hadis yang ada pengkhususan ni, ada beberapa surah yang ada pengkhususan. Maknanya setiap malam sebagai contoh, di antara anjuran Rasulullah SAW, di antara surah yang kita dianjurkan untuk baca setiap malam, walaupun di sana ada dikhilaf di kalangan para ulama. Cuma di antara surah yang kita dianjurkan baca setiap malam ni adalah surah Al-Mulk sebagai contoh, suratul Sajadah, riwayat sebut suratul Sajadah, kemudian ayatul Kursi, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, suratul Kafirun, surah 3 Kul. Ini di antara surah-surah yang memang khusus ada hadis Nabi menyarankan untuk kita buat demikian. Adapun yang lain tak ada waktu yang khusus. Nak baca surah Yasin bila pun boleh nak baca, malam Jumaat ke, malam Khamis ke, malam Isnin ke, tengah hari ke, tak ada masalah.
Tapi itulah yang paling penting hadirin yang dirahmati Allah. Bila mana tuan-puan terdedah dengan majlis-majlis ilmu ketika ini, di samping kita baca, alhamdulillah kita teruskan pembacaan kita. Pada masa yang sama kita usahakan untuk tingkatkan upgrade kita punya amalan, iaitu dengan tuan-puan menghadiri kelas-kelas seperti ini kan kita usaha untuk memahami Quran. Bukan setakat kita baca, kita memahami Al-Quran. Dan pastinya bila mana kita faham Quran ni tuan-puan, subhanallah, kesan dia sangat hebat pada diri kita. Sedikit sebanyak itulah. Memang tak ada dalil yang khusus. Tak perlu ada pengkhususan puan. Baik. Maknanya Yasin tu bukan pengkhususan sesuatu. Tak kisah baca surah apa pun. Naam, sahih. Al-Kahfi dan Al-Mulk yang ada dalil, betulkan Ustaz? Naam, ada dalil. Al-Kahfi ada malam Jumaat dan juga hari Jumaat, dan suratul Mulk. Suratul Mulk pun ada. Walaupun di sana ada di kalangan para ulama kata dhaif, tapi adalah. Ustaz, maksudnya majlis tahlil ini bukan perlu nak dibuat kalau ada kematian, dan apa yang kita perlu buat. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Bila mana berlakunya tentang kematian ni, kan ada beberapa perkara yang kita kena semak baliklah amalan kita. Tapi ia memang memerlukan masa. Kita start dengan keluarga kita dulu. Kalau kita, kalau keluarga kita mampu buat, kita buat. Kalau kita tak mampu buat lagi, kita sabar. Kita mulakan dengan keluarga kecil kita dulu. Dia memang kena sabar hadirin. Sebab dalam keadaan masyarakat yang tak terdedah dengan ilmu sebagai contoh, memang agak sukar untuk terima. Kalau ada berlaku kematian, kan di antara sunnah Nabi SAW berkaitan dengan kematian, kita kena memudahkan keluarga si mati. Maknanya kita kalau mampu untuk berikan bantuan berbentuk makanan, minuman kepada tetamu-tetamu keluarga si mati, itulah yang lebih dekat dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun sekarang ni kira bila kita hadir ziarah jenazah, kita bagi duit, betul tak? Itu sebagai satu bentuk yang baik sebenarnya. Cuma jika kita mampu untuk kita yang sediakan, kita pakat-pakat hidupkan sunnah Nabi ni kembali. Kita pakat-pakat, contoh ada ahli keluarga kita ataupun qaryah kita meninggal dunia, kita pakat-pakat dengan beberapa kenalan kita yang ada kefahaman untuk kita sediakan makanan minuman kepada tetamu yang datang. Maknanya kan tak adalah keluarga si mati tu yang nak kena fikir, nak kena buat dan sebagainya, kan? Betul tak tuan-tuan? Itu yang lebih tepat sebenarnya. Pada masa yang sama, apa yang kita nak buat setelah berlakunya kematian? Perlu tak buat kenduri dan sebagainya? Tak perlu. Yang paling penting adalah kita doakan kebaikan kepada si mati. Adapun kita nak buat pertemuan-pertemuan tertentu, maka itu di antara sebab, menjadi sebab kesedihan, musibah juga kepada keluarga si mati. Dalam keluarga si mati itu tengah sedih, masih tak boleh nak terima kenyataan bahawa yang meninggal itu dah meninggal, kan? Maka kita mudahkan, insya-Allah. Kita bagi makan pada keluarga yang meninggal. Kita yang sediakan makanan, memudahkan mereka. Semestinya hadir, dan bila mana orang meninggal dalam satu keluarga itu, maka mereka akan rasa sedih. Kadang mereka pun macam tak sempat nak fikir nak makan apa. Maka di antara sunnah Nabi SAW, kita sediakan makan, kita bagi makan. Sebab itu penting kembali kepada sunnah Nabi SAW. Dan pada masa yang sama kita doakan, insya-Allah. Bantu mereka selesaikan urusan-urusan berkaitan dengan kematian. Ya? Allahu a'lam bissawab. Sabarlah hadirin ini. Yang paling penting nak sampaikan dakwah, nak sampaikan ilmu ni, kita memerlukan kesabaran. Sabar, insya-Allah. Doa. Jangan kita nampak kecil doa ni, Ustaz, doa. Memang doa ni tuan-tuan jangan main-main tau. Doa ni ajaib. Doa ni sangat ajaib. Sebab doa ni berkaitan dengan iman kita kepada Allah Ta'ala. Sebab kita tahu bila kita berdoa, kita tahu yang mampu buat ni, yang mampu ubah hati-hati manusia ni hanya Allah SWT. Kita tak mampu. Doa ni sangat ajaib. Sebab itu kita kena doa kepada Allah SWT. Duit-duit sumbangan dari orang ramai itu kita nak buat. Kalau tak buat kenduri, duit sumbangan dari orang ramai itu kita nak buat. Kalau tak buat kenduri, maaf saya tanya. Duit sumbangan tu, jika kita katakan, jika keluarga tu memerlukan bantuan, ataupun khasnya, contohlah duit sumbangan yang ada tu, jika si mati tadi, contoh kita kena berikan kepada waris si mati lah untuk menguruskan duit-duit tersebut. Sebab yang akan menguruskan duit tersebut dengan amanah yang dan baik adalah waris mereka lah secara umum. Contoh ada hutang si mati ke sebagai contoh kan, dan sebagainya, maka itu kembali kepada warisan.
Tak perlu buat kenduri pun tuan-puan. Bukan akan kata, tak buat kenduri tak apa. Tak ada masalah. Memang akan mula-mula rasa lain. Kan? InsyaAllah. Wallahualam. Semoga bermanfaat insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan semua atas respon yang sangat merangsangkan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang bertanya. Mohon maaf tuan-puan jika ada yang saya respon tak bertepatan dengan kebenaran. Jika ada kesalahan, saya tarik ke kenyataan saya. Kan? Yang seperti mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebut tadi. Jazakumullah khair. Dan yang paling penting adalah kita sama-sama usaha untuk terus menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah SWT yang berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah. Semoga pertemuan kali ini pertemuan yang bermanfaat. Semoga tuan-puan beroleh sesuatu yang bermanfaat. Doakan apa yang saya sampaikan, saya dapat amal keluarga saya, insyaAllah. Semoga tuan-puan juga beroleh ilmu yang bermanfaat. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.